Isu banjir di Durian Tunggal Melaka antara yang akan diketengahkan calon termuda dari PAS Perikatan Nasional Jaafar Othman dalam kempen pilihan raya Dun Melaka kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai visi calon muda ini, kita berlintas langsung bersama beliau bersama dengan wartawan kami Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Silakan. Baik, terima kasih Herina di Wisma Bernama bersama saya di Durian Tunggal ketika ini bagi mengikuti calon daripada PAS Perikatan Nasional iaitu Jaafar Othman untuk keluar berkempen dan semestinya sudah berbaki kurang daripada 5 hari sebelum hari pengundian pada hari Sabtu ini. Sudah tentunya para calon sedang bergiat untuk melakukan kempen-kempen terakhir sebelum hari pengundian 5 hari lagi dan bersama saya ketika ini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana agaknya cara berkempen dalam keadaan norma baru ini? Pertamanya, di pihak saya sendiri kita menyediakan pasukan IT lah. Pasukan IT akan terus mengupload setiap aktiviti yang saya buat di media sosial berdasarkan kepada arahan KKM itu sendiri bahawa kempen door to door tak boleh. Jadi kami pertingkatkan di ruangan media sosial lah. So kaedahnya macam saya kata tadi, kita pertingkatkan melalui sebaran WhatsApp, sebaran Telegram, kita pertingkatkan video pengenalan kita, misi kita di dalam platform macam Facebook, Instagram, ada juga TikTok dan ada yang lain-lain lah kita buat. Itu sedikit yang kita buat lah. Okey, jadi bagaimana Tuan pendapat mengenai kelonggaran yang diberikan oleh kementerian khususnya untuk RTM menggunakan platform penyiaran untuk calon-calon tak kira daripada parti mana untuk berkempen? Saya melihat ini satu tindakan yang cukup baik dan sangat proaktif dan kita memberi ruang kepada semua orang yang terlibat dalam pilihan raya ini untuk menyatakan visi dan misi yang ingin mereka bawa secara langsung. Sebab kadang-kadang kalau kita guna media sosial ini mungkin dah ditapis ataupun diambil sebahagian saja berita dia dan ini akan beri ruang dan ruang sebegitu. Saya yakin itu peluang untuk calon menyatakan hasrat dan seterusnya mendekati hati pengundi di DUN masing-masing. Baik, difahamkan ini adalah kali pertama Tuan bertanding dalam pilihan raya. Jadi apa yang mendorong Tuan untuk menyertai dalam bidang politik ataupun bertanding kali ini? Okey, saya sebagai ahli PAS, di dalam PAS ni kita ada satu kumpulan jemaah yang kita istilahkan sebagai walak lah. Maknanya di dalam satu jemaah kita itu, organisasi kita itu, andainya kita yang diminta oleh para jemaah untuk bertanding dan PAS itu adalah parti politik, maka kita akan mengambil tanggungjawab itu sebagai amanah yang berat untuk kita teruskan dan kita memasuki pilihan raya itulah. Selain daripada itu juga mungkin faktor sebab saya telah berkecimpung dalam politik PAS ini sejak tahun 98 dan agak sedikit dikenali di kawasan pengundi Durian Tunggal ini. Atas dasar itulah mungkin saya dicalonkan daripada parti kami untuk mewakili PAS dan seterusnya Perikatan Nasional. Baik, difahamkan juga kawasan Durian Tunggal ini merupakan antara kawasan yang selalu terjejas dengan banjir dan sebagainya. Ini mungkin apa inisiatif yang akan dilakukan jika diberi peluang menjadi wakil rakyat di Durian Tunggal ini? Dia sebenarnya di banyak cara lah. Yang saya lihat antaranya kolaborasi antara yang berhormat, yang dipilih nanti dengan pihak Majlis Tempatan, PBT, dengan jabatan-jabatan dan juga kementerian. Dan saya melihat ini sebenarnya satu kerjasama daripada dua hal, daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Maknanya kita libatkan semua agensi. Dan apa yang kita boleh buat berkenaan dengan banjir di Durian Tunggal ini yang saya lihat dan maklumat yang saya dapat adalah daripada Kementerian Alam Sekitar itu sendiri sedang dalam usaha untuk menyediakan satu lagi ataupun memperdalamkan kolam sendiri adalah termasuk di dalam Durian Tunggal. Selain daripada itu sistem saliran yang perlu di-upgrade, maknanya perlu diselenggara sekerap mungkin ataupun perlu diselenggara secara berkala. Yang saya lihat satu lagi sikap lah. Sikap masyarakat kita ni yang suka buang sampah ni. Okey, sekarang ni bukan buang sampah aja dengan kerusi, dengan perabot pun dia campak dalam sungai. Itu juga menjadikan punca kepada banjir lah. Dan saya lihat andainya yang mungkin terpilih,
education itu juga satu aspek yang akan kita tekankan lah di dalam masyarakat kita, insyaAllah. Itu. Okey, baik tuan kerana sudi bersiaran bersama dengan Bernama TV. Untuk itu kembali kepada Harina di studio dan kepada penonton Bernama TV, teruskan menonton kami untuk mengikuti perkembangan-perkembangan selanjutnya di Pilihan Raya Negeri Melaka.